Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah binti Nordin dari kumpulan T1S204, nombor angka giliran 2023-2024-0018, akan membentangkan tugasan 2 di bawah subjek pentaksiran dalam pendidikan Islam sekolah rendah PIMK 2082R. Jutaan terima kasih juga saya ucapkan kepada pensyarah saya iaitu Dr. Hanan binti Ramli di atas tunjuk ajar yang diberikan. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan tajuk isu pentaksiran iaitu kualiti dan kredibiliti. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, mari kita fahami dulu apa itu pentaksiran, kualiti dan kredibiliti. Pentaksiran. Apa itu pentaksiran? Pentaksiran membawa maksud satu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul data, merekod, memberi skor dan menginterpretasikan maklumat murid dalam satu mata pelajaran. Tujuannya adalah untuk memberi gambaran tentang prestasi murid dalam satu pelajaran itu. Manakala, kualiti pula adalah istilah yang merujuk kepada tahap kecemerlangan dan keunggulan sesuatu produk, perkhidmatan atau proses. Seterusnya, kredibiliti pula sering dikaitkan dengan kepakaran, kewibawaan dan kejujuran yang merupakan faktor penting dalam menentukan kebolehpercayaan dan ketepatan maklumat. InsyaAllah, di dalam pembentangan ini saya akan mengupas 3 isu kualiti dan kredibiliti dalam pentaksiran. Isu yang pertama yang saya akan bawa adalah berkaitan dengan guru kurang mahir dalam pentaksiran. Isu pertama yang saya akan kupas dalam pembentangan ini adalah berkaitan dengan guru kurang mahir dalam pentaksiran. Walaupun guru-guru telah ditaklimatkan menghadiri kursus serta menjalani beberapa latihan, namun mereka masih lagi berasa kurang yakin dalam mentaksir murid. Hal ini disebabkan faktor masa yang terhad untuk mengadaptasi kemahiran PBD di samping kekurangan pengetahuan dan kesediaan guru yang menyumbang kepada ketidakyakinan mereka dalam pentaksiran. Kajian soal selidik yang dijalankan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia mendapati guru mempunyai kesukaran dalam membina instrumen pentaksiran yang pelbagai bentuk. Hal ini kerana mereka masih terikat dengan fahaman dan kebiasaan menilai pencapaian murid menggunakan ujian berbentuk sumatif yang masih menggunakan pensel dan kertas. Dapatan kajian juga mendapati bahawa masih terdapat guru yang kurang berpengetahuan dalam mengurus ujian mengikut tahap pentaksiran yang telah ditetapkan di dalam DSKP. Sekaligus menyebabkan guru tidak yakin dalam menjalankan pentaksiran. Semua guru termasuk guru pendidikan Islam sewajarnya diberi pendedahan bagaimana untuk melaporkan pentaksiran bilik darjah, penyediaan rekod transit, format pelaporan penguasaan murid dan lain-lain lagi. Hal ini sangat penting kerana pemahaman guru terhadap kaedah pelaksanaan PBD bahkan menentukan tahap kemahiran guru dalam pelaksanaan pentaksiran. Hal ini sangat penting kerana pemahaman guru terhadap kaedah pelaksanaan PBD bahkan menentukan tahap kemahiran guru dalam melaksanakan pentaksiran. Solusi bagi isu guru kurang mahir dalam pentaksiran ini adalah dengan memperbanyakkan lagi latihan dan bengkel pentaksiran bagi guru-guru. Ilmu dan kemahiran pentaksiran merupakan aspek penting kepada seseorang guru bagi melaksanakan pentaksiran yang telus dan berkesan. Ketidakselarian guru melaksanakan PBD menyebabkan sesuatu pentaksiran itu kurang dari sudut kesahan dan kebolehpercayaan. Hal ini akan menyebabkan guru tidak dapat menaksir pelajar secara tepat. Kefahaman guru terhadap ilmu pentaksiran akan meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran yang dijalankan oleh seseorang guru tersebut. Di dalam kajian mendapati tahap kesediaan guru untuk melaksanakan pentaksiran bilik darjah berada di tahap sederhana kerana tidak berpeluang untuk mempelajari dan menguasai teknik dan amalan pentaksiran yang betul. Jika kita merujuk kepada amalan sebelum ini, wakil setiap sekolah akan dihantar untuk mendapatkan ilmu dan amalan pentaksiran tersebut dan sekembalinya ke sekolah akan menyampaikan semula dan melaksanakan in-house training kepada rakan guru sama ada secara formal atau tidak formal. Kesannya, maklumat yang disampaikan mungkin tidak sempurna atau mungkin berlaku kesilapan dalam penyampaian maklumat. Oleh itu, sebagai langkah penambahbaikan, pihak JPN atau PPD seharusnya turun ke sekolah secara berkala untuk memberi pendedahan yang secukupnya kepada guru-guru. Guru juga boleh mengutarakan sebarang soalan dan berdialog secara dua hala dan berkongsi masalah yang dihadapi sekaligus pihak berkenaan mendapat membalas serta-merta. Pelaksanaan pementoran ini sebaiknya dilaksanakan secara berkala setiap tahun dan menjadikan aktiviti wajib. Pentaksiran akan menjadi lebih lancar apabila semua permasalahan yang didapati dapat diselesaikan walaupun secara berperingkat.
Hari ini juga kita boleh rujuk melalui surah Al-Naml ayat 78. Firman Allah Subhanahu wa taala, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmi wa huwal azizul alim. Yang bermaksud sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad akan memutuskan di antara mereka dengan hukumnya, dan dialah sahaja yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Di dalam ayat ini perkataan al-hukm iaitu membawa maksud keputusan dan hukum. Oleh itu, guru perlulah mempunyai keyakinan dalam membuat keputusan ataupun hukum dalam menentukan jenis pentaksiran yang ingin dilakukan. Bagaimana? Iaitu dengan melalui mendapatkan banyak lagi latihan dan mengikuti bengkel-bengkel pentaksiran yang disediakan oleh pihak atasan. Dengan cara itu, guru dapat lagi meningkatkan kemahiran dalam melaksanakan pentaksiran di dalam bilik darjah dan sekaligus dapat meningkatkan kebolehpercayaan dalam menentukan tahap penguasaan murid-murid. Isu kualiti dan kredibiliti dalam pentaksiran yang kedua adalah berkaitan dengan beban tugas guru. PBD berfungsi menguji dan menilai prestasi pelajar secara menyeluruh dari aspek akademik, saksiah dan penglibatan pelajar dalam menjalani proses PBD. Guru seharusnya mengikuti semua prosedur dan langkah pentafsiran dalam menjalankan proses PBD. Namun, disebabkan beban tugas yang banyak menyebabkan guru sukar untuk fokus dan tekun dalam melaksanakan PBD. Kajian mendapati terdapat hubungan yang signifikan di antara tugas guru dengan prestasi guru. Beban tugas merujuk kepada semua tugas yang perlu dilakukan sama ada berkaitan dengan PDP ataupun tugas di luar skop PDP. Beban tugas guru yang keterlaluan dibimbangi akan menyebabkan guru mengambil sikap acuh tidak acuh semasa pentaksiran pelajar, sekaligus menjejaskan kualiti pentaksiran. Sekiranya hal ini berlaku, dibimbangi berlaku ketidakadilan, ketidaktelusan dan ketidakseragaman dalam membuat pentaksiran terhadap murid. Hal ini tidak seharusnya berlaku kerana guru bertanggungjawab untuk menentukan murid mendapat grade sesuai yang akan diusahakan pelajar sepanjang PDP berlangsung. Dalam konteks pendidikan Islam, tidak dinafikan penglibatan guru pendidikan Islam dalam pembentukan saksiah dan akhlak pelajar seperti kem ibadah, program iklim dini sekolah serta program yang seumpamanya menyebabkan tugas guru pendidikan Islam bertambah. Namun, beban tugas ini sewajarnya dapat meningkatkan lagi kredibiliti guru pendidikan Islam kerana guru pendidikan Islam menggalas matlamat pendidikan Islam iaitu membentuk akhlak. Pembentukan akhlak juga merupakan salah satu aspek PBD yang dinilai atas pelajar. Oleh itu, solusi bagi isu beban tugas guru ini adalah dengan guru merancang pelaksanaan PDP dan PBD secara serentak. Hal ini secara tidak langsung dapat mengurangkan beban tugas guru dan dapat menjimatkan masa guru untuk mentaksir murid. Sebelum PDP bermula, guru hendaklah merancang aktiviti yang hendak dilakukan dan menyediakan instrumen pentaksiran seperti senarai semak dan rubrik. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu guru untuk mentaksir murid dengan lebih cepat dan efisien. Ianya secara tidak langsung dapat meringankan beban guru serta menjimatkan masa guru untuk mentaksir murid. Solusi lainnya adalah dengan mengurangkan gangguan dalam pentaksiran. Program sekolah yang tidak menjurus kepada akademik sewajarnya dikurangkan supaya tidak menjejaskan pelaksanaan pentaksiran khususnya waktu persekolahan. Pihak pentadbiran haruslah menilai semula tugasan yang diberikan kepada guru agar pembahagian tugas seimbang tanpa membebankan guru tertentu sahaja. Kebijaksanaan pentadbiran dalam menyeimbangkan beban tugas guru bagi setiap guru bahkan memberikan impak positif terhadap akademik pelajar kerana core business seorang guru adalah mengajar, mentafsir dan membentuk akhlak dan pribadi murid. Hal ini kerana guru perlu lebih masa untuk menjalankan PBD yang berkesan di mana guru perlu merancang dengan lebih teliti berpandukan objektif pengajaran yang diraka berpandukan DSKP yang telah ditetapkan. Menurut kajian, waktu PDP yang terhad dan kesibukan guru dengan tanggungjawab memegang jawatan-jawatan penting di sekolah menyebabkan sesebuah pentaksiran sukar dilaksanakan. Program sekolah sewajarnya tidak diadakan di waktu persekolahan sekaligus tidak mengganggu perancangan guru dalam melaksanakan pentaksiran. Kerjasama dari pihak JPN dan PPD juga diperlukan di mana pemantauan bukanlah bersifat mahu mencari kesalahan guru, malah lebih kepada membimbing guru agar dapat menjalankan pentaksiran dengan lebih baik. Antara kemahiran yang boleh diberikan untuk membantu guru menaksir dengan lebih baik ialah
Kemahiran menganalisis statistik kerana analisis statistik penting dalam membantu menganalisis data PPD. Melalui kunjungan bantu dan kursus yang berterusan, secara tidak langsung akan dapat membantu menjamin kualiti sesebuah pentadsiran. Merujuk surah Al-Baqarah ayat 284, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hati kamu atau kamu menyembunyikannya, nescaya Allah akan menghitung dan menyatakan kepada kamu. Kemudian ia mengampunkan bagi sesiapa yang dikehendakinya dan menyeksa sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan ingatlah, Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 284 ini dapat kita ambil daripada perkataan Al-Hisab, iaitu yang membawa maksud mengira, mentafsir, menghitung dan menganggar, di mana kita sebagai guru perlulah mengambil tanggungjawab meskipun dibebani dengan pelbagai tanggungjawab yang lain agar dapat melaksanakan pentadsiran dengan lebih baik dan bertanggungjawab. Oleh itu, guru perlulah bijak menyusun waktu dan strategi dalam melaksanakan pentadsiran dengan lebih teliti dan bersungguh-sungguh agar pentadsiran yang dilaksanakan akan lebih adil, telus dan seragam. Isu yang ketiga pula adalah berkaitan dengan isu guru bias dalam penilaian. Hal ini dapat kita lihat apabila seseorang guru itu tidak telus dalam meletakkan tahap penguasaan pelajar yang tidak menepati pencapaiannya. Hal ini berlaku apabila guru tidak mahir dalam menentukan tahap penguasaan murid, di mana guru lebih menggunakan insting ataupun rasa-rasa je dalam menentukan tahap penguasaan murid. Secara tidak langsung berlakunya bias dalam penilaian. Oleh itu, solusi bagi mengatasi bias dalam penilaian guru ini adalah dengan membina instrumen pentadsiran yang lengkap dan terperinci. Sebelum PDP bermula, guru seharusnya menyiapkan satu instrumen pentadsiran yang lengkap bagi memudahkan proses pentadsiran yang dijalankan di dalam bilik darjah. Secara tidak langsung, guru dapat merujuk dan mentaksir murid dengan lebih adil dan saksama. Dengan adanya instrumen pentadsiran yang lengkap dan terperinci, guru secara tidak langsung dapat merujuk dan menentukan serta menilai tahap penguasaan murid dengan lebih tepat dan terperinci, sekaligus dapat mengelakkan daripada berlakunya bias dalam pentadsiran. Dapat kita rujuk perkara ini di dalam surah Yasin ayat 12, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahu azim. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Dan ingatlah, tiap-tiap sesuatu kami catatkan satu persatu dalam kitab, iaitu ibu suratan yang jelas nyata. Surah Yasin ayat ke-12. Melalui surah Yasin ini, kita dapat mengambil perkataan al-ihsa, iaitu mencatat. Oleh itu, guru perlulah rajin dalam mencatat setiap kemajuan dan perkembangan murid. Pembinaan instrumen pentadsiran juga secara tidak langsung dapat membantu untuk mengelakkan berlakunya bias dalam pentadsiran. Guru juga perlulah bersedia dengan instrumen pentadsiran sebelum pentadsiran dijalankan agar tidak berlaku bias atau berat sebelah semasa pentadsiran dijalankan. Kesimpulannya, guru perlulah bijak dalam mengatasi segala isu yang berlaku semasa pentadsiran dijalankan di dalam bilik darjah. Guru perlulah bijak dalam membahagikan masa dan tugasan agar dapat fokus dalam melaksanakan pentadsiran di bilik darjah. Guru juga perlu memastikan tidak berlakunya ketidakadilan, ketidaktelusan dan ketidakseragaman dalam pentadsiran. Oleh itu, guru perlulah memastikan tahap penguasaan yang diberikan kepada murid menepati tahap pencapaian sebenar murid. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini dalam mengupas isu kualiti dan kredibiliti dalam pentadsiran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.